Apa pun pandangan kita tentang politik, saya yakin dari kalangan UMNO, bahkan di kalangan Bersatu sekalipun, mula tidak selesa dengan pengkhianat ini. Jadi, di mana pun dia bertanding, asal bukan Azmin Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di YouTube channel Ambo, Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Sebelum tu, Ambo nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada semua penonton. Ada yang daripada Malaysia terutamanya, ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Brunei, ada yang daripada Indonesia. Kepada sahabat yang berada di luar pada Malaysia, sila komen di bawah. Ambo nak tengok berapa ramai penonton Ambo, sahabat Ambo yang berada di luar daripada Malaysia. Salam perkenalan dan terima kasih kerana menyokong YouTube Ambo. Alhamdulillah, YouTube Ambo telah pun mencapai 30,000 lebih subscriber. Semuanya dengan izin Allah atas sokongan anda sekalian. Terima kasih kerana menyokong saya. Dan tak lupa juga kepada walau yang tengok, yang dislike, yang komen. Ambo juga ucapkan terima kasih. Ambo mengalu-alukan komen anda. Ambo mengalukan komen dan kritikan anda, insya-Allah. Kalau yang kritikan baik, Ambo akan ambilnya sebagai pendidikan kepada Ambo. Hari ini 23 Februari 2021. Pada 23 Februari 2020, yakni tahun lepas, ada satu usaha yang telah dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab di Malaysia yang kita panggil sebagai pengkhianat. Pada 23 Februari, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu makan malam. Boleh bayangkan, hanya makan malam, tiba-tiba wartawan semua sibuk. Dikatakan ada sidang media daripada petang, daripada pukul 6 petang tak silap Ambo. Wartawan boleh dikatakan beratus, seolah isu yang sangat besar sedang berlaku. Tunggu di Hotel Sheraton, katanya ada sidang media. Dan para pimpinan parti politik pembangkang berkumpul. Dan kita semua percaya ianya dikumpulkan oleh Datuk Seri Azmin Ali. Inilah pengkhianat nombor 1 di Malaysia. Beliau telah mengumpulkan para pembangkang dan dikatakan akan ada kerajaan baru. Pakatan Harapan terpinga-pinga. Saya ingat Ambo pada 23 Februari, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih di rumahnya, buat zikir di rumahnya. Kita tak ada maklumat. Pimpinan Pakatan Harapan menunggu apa yang sedang berlaku sebenarnya. 23 Februari juga adalah satu langkah memalukan negara apabila pimpinan parti pembangkang dengan penuh bangga ingin menebuk atap kerajaan Pakatan Harapan. Mereka dengan bangga nak menjatuhkan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Dan hari ini adalah ulang tahun yang pertama Abdul Hadi memberitahu inilah kerajaan tebuk atap. Dengan rasa penuh bangga, mereka mengaku inilah kerajaan tebuk atap. Dan hari ini pun kalau kita tengok komen-komen pimpinan Perikatan Nasional, mereka bangga. Rakyat Malaysia, saya berharap apa pun pandangan kita, kita berbeza pandangan apa pun tentang politik, tetapi dalam hal ini kita harus bersama, yakni kita mesti kalahkan Azmin Ali di mana pun dia bertanding. Azmin Ali, Zuraida dan pengkhianat-pengkhianat yang lain ini, mereka-mereka ni kita ingat balik, di mana pun dia bertanding mesti dikalahkan. Apa pun perbezaan pandangan politik kita, tetapi dalam bab ini kita kena bersama. Terutamanya Azmin Ali. Kerana Azmin Ali lah perosok demokrasi negara. Dan hari ini kalau kita tengok Azmin Ali dalam satu kempen PRK, ketika mereka telah pun jadi kerajaan Perikatan Nasional, dengan sombong Azmin Ali memberitahu sekiranya kerajaan ini terus dipimpin oleh Pakatan Harapan, maka ramai yang mati. Mati kerana, bukan kerana COVID, tetapi kerana PH yang memerintah. Betapa sombongnya Azmin Ali. Hari ini beliau Menteri paling kanan lah. Walaupun kita tahu negara kita tidak ada timbalan Perdana Menteri, tetapi hakikatnya seolah-olah cuma Tan Sri Muhyiddin Yassin sama ada nak jaga hati pimpinan lain seperti Tok Guru Ajadi, seperti juga Zahid Hamidi, ataupun sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tak percaya dengan Azmin Ali si pengkhianat ini. Yalah, mungkin kalau Azmin Ali betul-betul jadi timbalan Perdana Menteri, nanti Muhyiddin Yassin pula akan dikhianatinya. Jadi kita ingat betul-betul Azmin Ali hari ini dah jadi pemimpin nombor 2 lah kita kira, Menteri Paling Kanan. Dan Muhyiddin telah pun memberitahu kalau Muhyiddin tidak ada dalam negara, maka Azmin Ali lah yang akan mengurusikan mesyuarat
Seolah-olah itulah tugas timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini beliau mungkin dibayangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Pakatan Harapan, beliau kelihatan hebat memimpin. Nah, hari ini setahun ulang tahun pengkhianatan beliau. Kalau kita tanya rakyat Malaysia dan kepada penonton yang menonton video ini, anda boleh nyatakan apa pandangan anda tentang Azmin Ali. Adakah Azmin Ali seorang pemimpin yang baik? Kita lupakan pengkhianatan beliau sebentar. Kita tengok adakah secara jujur kita tutup mata, kita lupakan sejarah beliau pernah mengkhianati kita. Secara jujur, adakah Azmin Ali boleh menjadi pemimpin yang baik? Kalau tidak boleh, tidak ada kemampuan, sudahlah pengkhianat, tidak berkemampuan pula. Maka apa pun pandangan kita tentang politik, saya yakin dari kalangan UMNO, bahkan di kalangan Bersatu sekalipun, mula tidak selesa dengan pengkhianat ini. Jadi, di mana pun dia bertanding, asal bukan Azmin Ali. Tolak Azmin Ali secara total. Kerana beliaulah perosak demokrasi negara. Dan beliau tak mampu menjadi pemimpin. Selamat ulang tahun yang pertama kepada para pengkhianat. Apa perasaan anda bila mengkhianat? Adakah anda boleh tidur lena? Adakah anda rasa selesa menjadi pemimpin? Dan adakah anda rasa apa yang terjadi hari ini adalah di antara persefahaman di antara langit dan juga bumi? Adakah melihat pada perkembangan hari ini, anda rasa kerajaan hari ini diberkati? Dan kepada pimpinan PAS yang selalu bercakap soal dosa dan pahala, adakah anda merasakan perbuatan tebuk atap ini yang diakui oleh Tok Guru Ajadi, ini adalah perbuatan yang boleh mendatangkan pahala ataupun mendatangkan dosa? Tetapi apa yang saya boleh simpulkan, kerajaan hari ini mula berceramuk, negara hari ini mula kelam kabut kerana langkah syaitan, kerana tebuk atap inilah. Walaupun anda memberitahu ini dalam lingkungan tidak menyalahi perlembagaan, tetapi secara etikalnya, secara moralnya, anda telah pun melakukan kesilapan yang paling besar. Luar negara melihat perkembangan politik negara. Adakah anda melihat, mendengar pujian dari mana-mana negara memberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin penyelamat negara? Yang memberitahu Muhyiddin Yassin penyelamat negara adalah tukang-tukang bodek semata-mata. Azmin Ali di antaranya. Mereka yang dapat jawatan. Tetapi hari ini, bagaimana negara diuruskan dalam keadaan pandemik, dalam keadaan demokrasi yang telah pun rosak, anda tidak mampu menjadi kerajaan, anda tidak mampu memimpin negara dalam keadaan negara sebegini rupa. Bahkan, anda bukan saja tak mampu memimpin, membaik pulih, anda telah pun merosakkan negara. Pelabur-pelabur lari. Secara rasionalnya, mana ada pelabur nak melabur di negara yang dalam keadaan darurat? Dalam keadaan darurat hari ini, Parlimen tidak dibenarkan bersidang, tetapi budak tadika boleh pergi ke sekolah. Hanya jelas memperlihatkan bahawa ini adalah darurat politik. Tetapi Azmin Ali dan kuncu-kuncu mereka tak sudah-sudah berpolitik. Seolah-olah menanti saat untuk diadakan pilihan raya. Rakyat Malaysia, kalau apa pun sumbangan Azmin Ali, kalau dia beri wang, beras, makanan, pakaian, ambil. Tapi jangan undi mereka. Letakkan dalam hati, apa pun sumbangan mereka kita ambil kerana ini sebahagian daripada wang kerajaan. Tetapi undi sama sekali tidak. Beritahu kepada rakan-rakan, saudara, mara, anak beranak bahawa kumpulan Azmin Ali yang mengkhianati demokrasi negara ini adalah pengkhianat negara. Jadi mereka harus dihukum. Dan kepada pimpinan PAS, kepada ahli-ahli PAS, kalau anda merasakan ini perbuatan mendapat pahala, teruskan. Tetapi kalau jauh di fikiran anda juga merasakan ini adalah perbuatan yang mungkar kepada demokrasi, ajar pimpinan ini. Dan ahli-ahli PAS boleh melihat, PAS mula bercelaru. Dikatakan sudah ada yang nak menggulingkan Tok Guru Ajadi. Inilah kesannya pengkhianatan anda. Inilah kesannya apabila anda mengkhianati mandat rakyat. Sudah ada penafian, tetapi dalam politik PAS, kebiasaannya, kalau ramai-ramai yang menafikan, seolah-olah ianya betul. Seolah-olah sudah ada hukuman daripada langit kepada mereka. Kita boleh lihat hari ini, apa saja perbuatan khianat yang telah dilakukan oleh mereka, nampaknya rakyat tidak ada selera. Lah kalau kita tengok banyaklah contoh-contoh
seperti komen di Facebook, seperti sambutan apabila mereka hadir, dan rakyat boleh melihat, ya, melihat pada Perdana Menteri ketika permulaan beliau menjadi Perdana Menteri, perutusan khas ini ditunggu. Hari ini nampaknya perutusan khas ini meloyakan rakyat. Kita dapat lihat Perdana Menteri ini begitu lemah. Nak berhadapan dengan wartawan pun tak berani. Nak bersidang di parlimen pun tak berani. Bagaimana pemimpin ini nak mengetuai negara dalam krisis yang sangat besar ini, dalam keadaan negara seluruh dunia menghadapi pandemik COVID ini? Ianya bukan saja melibatkan masalah kesihatan, tetapi masalah ekonomi. Dan hari ini kita memang memerlukan pemimpin yang bukan hanya boleh bercakap membaca melalui teleprompter, tetapi boleh berfikir dan juga boleh bertindak dan berani mengambil tindakan. Kepada rakyat Malaysia, bersamalah kita mengambil bahagian untuk membangunkan negara kita, bersama membaiki demokrasi. InsyaAllah pada PRU yang ke-15, anda boleh menjadi mereka individu yang merawat demokrasi dengan memastikan pengkhianat, perosak demokrasi ini kalah pada PRU yang ke-15. Sekali lagi saya nak minta, walau apapun perbezaan pandangan politik kita, tetapi pada PRU yang ke-15 kita tolak secara total perosak demokrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.